Perikatan! 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 Takbir! 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 Silakan kepada dihormat untuk duduk sebentar. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indra Mahkota, Pengerusi Perikatan Nasional Pahang. Yang berhormat Wan Ahmad Faisal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional, merangkap Ketua Armada Bersatu Nasional. Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Wanita Perikatan Nasional Malaysia, merangkap Ketua Wanita Bersatu Malaysia. Dr. Afif Baharudin, Setiausaha Perikatan Nasional Selangor. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Negeri Selangor, merangkap Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor. Saudara Khidir Jamil, Esko Armada Selangor, seluruh kepimpinan Perikatan Nasional dan seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, di atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita hadir ke pentas anak muda sempurna dengan karnival anak muda Bangkit Selangor Baharu. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya mempersilakan ahli panel yang akan berucap sebentar lagi, saya mengajak sekali lagi kepada seluruh anak muda yang telah pun sampai ke tapak program untuk sama-sama kita memenuhkan di barisan kursi di dalam kemah ini, yang belakang boleh ke hadapan. Kerana saya sangat pasti pada saat ini dan pada ketika ini, musuh politik kita mencari-cari di manakah ruang yang boleh mereka gunakan untuk melemahkan semangat kita. Maka saya menyeru kepada anak muda yang telah pun hadir, saya lihat ramai yang berada di bawah sana. Kalau tadi nyanyi lagu negaraku tu, bila bangun, ramai rupanya. Cuma biasalah kalau ceramah ni memang ramai yang berada di luar kemah, Datuk Seri. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang telah pun tiba untuk masuk ke bawah kemah, yang berada di belakang, maju ke hadapan, supaya kita menunjukkan kekuatan anak muda untuk kita terus mentadbir kerajaan negeri Selangor selepas daripada PRN nanti, insya-Allah biiznillah. Tanjak bersulam tinggalan pendeka, keris di pinggang bersalut perak. Semangat anak muda jangan dicabar, dihentak kami tidak akan berganjak. Bagi memulakan ucapan pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Khidir Jamil selaku Esko Armada Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Perikatan! Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Ustaz Hanif, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wasafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim selaku Ahli Parlimen Arau, dan saya kasihi Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indra Mahkota, merangkap Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, dan yang saya kasihi juga Chief saya, Yang Amat Berhormat Saudara YB Wan Ahmad Faisal bin Wan Mahad Kamal selaku Ketua Armada Bersatu Nasional, merangkap sifatnya
Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Malaysia, dan yang saya kasihi, tidak saya lupai adalah mantan Ahli Parlimen Shah Alam, Saudara Afif Bahauddin, calon insyaAllah. Dan yang saya hormati Saudara Ustaz Syukri Omar selaku Ketua Pemuda Perikatan Negeri Selangor, juga sifat amnya sebagai Ketua Dewan PAS Pemuda Negeri Selangor. Betul Ustaz? Nyaris saya nak panggil YB tadi. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni. Dan seluruhnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merafakkan sembah syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapatlah kita beramai-ramai berkumpul pada kepentas anak muda bersepena Karnival Anak Muda Bangkit Selangor Baharu. Saya ambil kesempatan juga ingin mengucapkan selamat tahun baru awal Muharram yang kita sambut hari ini. Salam Maklijrah diucapkan seluruh umat Islam, khususnya para hadirin yang berada pada malam ini. Kita bukan saja telah memasuki tahun baru Islam, InsyaAllah kita juga bakal memasuki era pemerintahan pentadbiran baru bagi Kerajaan Negeri Selangor tidak lama lagi. Setuju tak tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi saya difahamkan dan saya yakin pada malam ini yang datang dan hadir bersama adalah para pemudi dan pemudi daripada seluruh negeri Selangor. InsyaAllah anak-anak negeri Selangor, tidak lama lagi kita akan masuk ke mod peperangan di mana kita akan menghadapi pilihan raya 6 buah negeri tidak lama lagi. Saya tidak bercadang untuk bercakap panjang untuk bermukadimah dengan lebih lanjut kerana di atas kita ini mempunyai barisan-barisan tokoh yang akan menyampaikan amanatnya sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih tuan-tuan, seperti saya maklum, jika melihatkan keadaan semasa pada hari ini, saya secara pendirian peribadinya menyatakan bahawa kita tidak ada pilihan lain bagi Perikatan Nasional di mana kita wajib untuk memenangi dan menawan negeri Selangor ini. Kerana pada pandangan saya, kerajaan yang ada pada hari ini cukup lemah dan cukup goyah. Belum pernah ada dalam sejarah kepimpinan negara di mana bila seseorang individu itu menduduki tampuk pemerintah dan duduk di kerusi Perdana Menteri tetapi mempunyai sifat yang tidak mempunyai tetap pendirian. Malah kita khawatir sedikit sebanyak mungkin mempunyai ketidaktentuan perasaan dan emosi. Kalau bahasa mudah ada, kita panggil orang ada masalah fikiran dan gangguan perasaan ni apa tuan-tuan? Apa tuan? Tadi siapa tu tuan? Betul lah tu, yang tuan sebut tu betul lah. Dia bukan apa saudara-saudari, saya kongsikan sedikit pengalaman dan juga kisah kecil yang saya boleh kongsikan. Baru-baru ini secara tidak sengaja saya termenonton filem The Untold Story. Ini bukan nak promote. Ini bukan nak promote. Nama pun tak sengaja termenonton. Ya. Jadi dia tiket free pun kita pergi. Ini dia terus percuma yang berada di panggung-panggung rumah. Jadi saya kongsikan beberapa scene yang kita lihat. Mungkin saya akan relatekan dengan hujah saya seterusnya. Di mana dalam filem tersebut, kalau tuan-tuan lihat, siapa yang tengok saya fahamlah. Di mana ada satu scene watak hero ini yang memegang watak sebagai bekas menteri ataupun menteri ditangkap di atas kesalahan kononnya rasuah dan dibawa ke lokap dan akhirnya dipukul. Apabila dipukul berkali-kali dan dia menyebut yang memukul dia adalah Ketua Polis Negara. Dalam filem tersebut dia menyatakan Ketua Polis Negara yang pukul dia. Yang ironiknya, setelah berkali-kali dipukul, di hujung-hujungnya dia berhalusinasi. Dia bercakap sendiri. Sedang dia bercakap tu muncul lelaki yang wajah sama diri dia. Bercakap seolah-olah sedang memperjuangkan isu-isu korupsi. Tapi apa yang saya nak tunjukkan sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya khawatir sebab kerana
orang kata kisah ini diambil sempena diadaptasi kisah sebenar. Jadi kita harap mudah-mudahan kisah dalam filem tersebut tidaklah 100%, 100% sifatnya adalah watak di dunia luar. Tapi realitinya tuan-tuan dan puan-puan boleh dilihat pada hari ini, pemerintahan kerajaan yang sedang berjalan pada hari ini. Mereka sering mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan tuduhan yang tidak berasas, malah tidak konsisten. Masih ingat lagi untuk kali pertama, beberapa bulan baru memerintah kerajaan, parti kita Perikatan Nasional telah pun dituduh menggunakan tajaan wang daripada toke-toke judi. Satu tuduhan yang berat dan tidak berasas dengan niat untuk mencemarkan nama baik Perikatan Nasional. Tidak lama kemudian setelah itu, akhirnya menteri mereka menafikan di Parlimen. Saya ingat Datuk Seri Syahidin pun berada di Dewan Parlimen ketika dijelaskan bahawa pihak kerajaan tidak mempunyai asas dan data yang kukuh untuk membuat pertuduhan terhadap Perikatan Nasional. Bukan dengan itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, sudahlah dituduh kita pelbagai dengan tuduhan, tiada kata maaf, malah tuduhan seterusnya, bukan tuduhan saja, dia claim pula jasa dia pada kita. Ini cerita lembu punya susu, sapi dapat nama. Di mana pada era pemerintahan Yang Berhormat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri ke-8, di mana kita kerajaan telah pun melupuskan hutang peneroka-peneroka Felda ketika itu, yang saya ingat pada tahun bulan Julai 2021. Betul YB ya? Sekitar tahun tersebut. Manakala mutakhir ini, kerajaan semasa pula telah mengumumkan mereka pula yang telah melupuskan hutang-hutang tersebut pada beberapa bulan yang lalu. Sedangkan kita semua tahu pada awal tahun ini, menteri yang sama juga mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan telah pun menghentikan inisiatif melupuskan hutang peneroka waktu itu yang berjumlah 8.3 bilion. Dalam tempoh 7 ke 8 bulan, berkali-kali ubah dan tukar fakta kerajaan. Apakah kerajaan ini yang masih kita nak pegang dan angkat, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita sama-sama fikirkan bahawa kalau perlu kita lakukan sesuatu bagi memberikan bahawa negara ini mendapat pemerintahan yang lebih baik, kita akan laksanakan. Sebab itulah, saudara-saudari sekalian, pada pandangan saya, barisan pemimpin dari parti sebegini harus kita tolak dalam pilihan raya dia akan datang. Saudara-saudari sekalian, di dalam memilih pemimpin zaman ini, saya lihat kriteria-kriteria yang kuat itu harus ada, dan juga pandangan dari sisi agama Islam kita menyarankan agar tampuk pemerintahan ini harus kita serahkan kepada mereka yang jujur serta amanah. Tetapi apabila tampuk pemerintahan atau individu yang bergelar pemimpin ini mempunyai ciri-ciri tertentu, sepertinya salah satunya apabila dia bercakap dia berbohong, dan apabila dia berjanji dia memungkiri, dan apabila dia berikan amanah dia mengkhianati. Itu tanda-tandanya orang apa, tuan-tuan? Munafik. Tuan-tuan sendiri sebut. Jadi pada pandangan saya, untuk pemimpin yang mempunyai sifat begini harus kita tolak habis-habisan. Kita rasa bahawa kita nak supaya rakyat tidak diperbodohkan sekali lagi. Barang lain yang kita order, barang lain yang sampai. Rakyat telah diperkotak-katikkan pada pihak hari yang lalu. Kononnya mengundi hero yang kita dapat penyamun hoi-hoi. Itu belum lagi janji-janji yang kononnya dia akan tunaikan. Yang tidak dijanjikan naik, terus naik. Yang dijanjikan akan turun, tak turun-turun. Ini bukan saja dah lebih 2 minggu, tuan-tuan. Lebih 2 bulan. Tak turun-turun. Saya ulang. Tapi kalau saya ulang nanti kena 3R. Jadi kita ambil sikit pesanan dan rangkap trademark daripada pengurusi Perikatan Nasional Negeri Selangor. Beliau tidak hadir hari ini, tapi saya masih ingat lagi sewaktu di convention, beliau mengeluarkan trademark yang baru yang hampir sama dengan ayat tersebut. Dia berbunyi begini, tuan-tuan. Kita ulang, tuan-tuan ya. Sekiranya esok kita menang. Tuan-tuan ya. Hari ini. Sorry, maaf. Sekiranya hari ini kita menang, esok Anwar turun. Boleh, tuan-tuan?
InsyaAllah. Syarat dia apa tuan-tuan? Syarat dia kena undi Perikatan Nasional lah tuan-tuan. So tuan-tuan dan puan-puan, dari segi anak muda pula, saya faham dan yakin dengan kebijaksanaan anak-anak muda hari ini boleh berfikir dengan baik, tahu di mana perkara yang benar, di mana perkara yang batil dan palsu. Kita mahukan anak-anak muda terus meneruskan sokongan kuat dan padu terhadap Parti Perikatan Nasional. Dan bagi rakan-rakan dari parti sebelah sana pula, saya ingin menyeru bersempena pada hari Mahal Hijrah awal Muharram ini, pada saya, kita masih belum terlewat untuk menghijrahkan undi tuan-tuan dan puan-puan kepada Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Kalau perlu beri borang, kita beri borang pada mereka. Asalkan undi mereka bersama kita. Akhir kalam tuan-tuan, insyaAllah izinkan saya memetik pepatah lama yang berbunyi, payung telah ku sediakan, perahu telah ku siapkan, hanya menunggu hujan turun. InsyaAllah saya habiskan kata-kata saya ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih majlis ucapkan kepada saudara Muhammad Khidir selaku Esko Pemuda Perikatan Nasional Selangor di atas ucapan sebentar tadi. Majlis melalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Hanafi Zulkifli selaku Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia ke dalam pentas anak muda kita pada malam ini. Majlis juga melalukan kehadiran Dr. Bala selaku Ahli Jawatan Kuasa Dewan Himpunan Pendukung PAS Pusat yang turut bersama-sama dengan jentera. Mudah-mudahan kehadirannya akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang insya-Allah biiznillah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh penceramah sebentar tadi, kita sekarang pada ketika ini sedang diperintah oleh pemerintahan kakistokrasi yang berada dalam keadaan yang sangat kucar-kacir, yang tidak dapat dibendung lagi kucar-kacirnya dengan pelbagai tuduhan. Perdana Menteri saban hari walaupun sudah 8 bulan memerintah, tidak lain dan tidak bukan hanya menyebut dan mempersalahkan pemerintahan sebelum daripada ini. Tiada langsung idea-idea baru yang diberikan. Maka mudah-mudahan apa yang akan disampaikan pada malam ini kita dapat titipkan, kita dapat sampaikan dan sebarluaskan. Mudah-mudahan insya-Allah anak muda akan memahami. Untuk yang seterusnya, kita akan mempersilakan yang kami gelar sebagai Singa Selangor. Guruh berdentum, bumi bergegar. Ayam jaguh sedang bersabung. Jangan cakap sahaja berdegar. Hunuskan senjata, kita bertarung. Majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sukri Omar, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, merangkap Ketua Pemuda Perikatan Nasional untuk menyampaikan ucapan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim kaliyakuna daulatan baina aghniya. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Terima kasih pengerusi majlis Ustaz Hanif bin Jamaluddin selaku Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dihormati lagi dikasih yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Rahmah Kota, pengerusi Perikatan Nasional Pahang dan juga merupakan Ahli Majlis AMPT Bersatu. Dan dikasih lagi dihormati yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Narau. Tak lupakan yang berhormat Wan Ahmad Faisal,
Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional, merangkap Ketua Armada Bersatu Nasional. Dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hanafi Zulkapli, Naib Ketua Pemuda PAS Pusat, Dr. Afif Bahardin, Setiausaha Perikatan Nasional Selangor, dan saudara saya, sahabat saya, Saudara Muhammad Khidir Jamil, Esko Armada Selangor, seluruh kepimpinan, dan sahabat saya Dr. Bala, dan rakan-rakan di HPP yang hadir, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, sebagaimana ayat Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, sepotong ayat Allah Ta'ala yang mengajar kita bagaimana mengurus sistem ekonomi negara supaya bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perintah Allah Ta'ala dalam surah Hajj ayat yang ke-7 ini mengajar kita bahawa harta kekayaan tidak hanya boleh berlegar di kalangan orang-orang kaya, tetapi ia mesti diagihkan dengan saksama dan adil. Begitulah kita di negeri Selangor, kita bangga dengan rezab ataupun duit negeri Selangor yang begitu banyak, tetapi apa yang lebih utama adalah kita mengembalikan seluruh kekayaan ataupun kemakmuran negeri itu kembali kepada rakyat. Ini yang paling utama. Inisiatif-inisiatif yang pernah dilakukan sewaktu kita menjadi sebahagian sebahagian kerajaan Selangor dalam tempoh 2008 sehingga 2018. Hari ini kalau Kerajaan Pakatan Harapan bangga mereka di negeri Selangor, kononnya airnya tidak ada sebarang gangguan, walaupun kita di negeri Selangor merasai gangguan air. Tapi usaha membaiki bekalan air bersih itu sebenarnya berlaku dalam tempoh 2008 sehingga 2018. Hasil daripada apa yang kita perolehi di negeri itu kita kembalikan kepada rakyat sehingga 2 loji rawatan air yang dibuat menggunakan duit kerajaan negeri Selangor tanpa 1 sen pun duit daripada peringkat persekutuan. Menunjukkan bagaimana fokusnya kerajaan dalam tempoh 2008 sehingga 2018. Ya, Esko Infra waktu itu pastinya yang terdiri daripada PAS. Dan ada daripada rakan-rakan bersatu yang memimpin. Bahkan chemistry kebersamaan sewaktu kita menjadi sebahagian daripada kerajaan itu telah berjaya menghasilkan pelbagai inisiatif-inisiatif kebajikan yang dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, yang menyebabkan rakyat Selangor seronok. Hari ini mereka klaim diri mereka terbaik kononnya dalam tempoh 2008 sehingga 2023. Saya nak sebut apa yang dikecapi ini tidak mungkin berhasil hanya dalam tempoh 5 tahun. Tetapi kerja keras kita sewaktu menjadi sebahagian daripada kerajaan bersama Datuk Seri Azmin Ali, bersama Exco kanan waktu itu Dr. Yunus Hairi, Zaidi Abdul Talib, Ustaz Syafiq Ingah, ramai lagi yang menghasilkan kejayaan-kejayaan yang menyebabkan kita perolehi apa yang ada di negeri Selangor pada hari ini. Tapi sains yang saya nak sebut tumbuh di negeri Selangor, ini betul-betul air tangan kita. Loji rawatan air itu air tangan kita. Skim warga emas itu air tangan kita. 20 meter padu air percuma. Itu adalah air tangan ideal kita sebenarnya. Sehingga berjaya kita berikan air percuma kepada rakyat. Tetapi akhirnya bila mereka mula memerintah, kononnya hendak berikan air percuma bersasar kepada golongan B40. Saya nak tanya tuan-tuan, isu ataupun mekanisme bersasar ini, lihatlah daripada peringkat persekutuan sampai ke peringkat negeri Selangor, ianya gagal dilaksanakan. Kerana bagaimana nak menyampaikan bantuan secara bersasar kalau ianya tidak dikaji dengan teliti. Saya cabar kerajaan Selangor pada hari ini. Kalau benar semua B40 memperolehi air percuma tersebut, datangkan bukti.
Dan saya yakin tak lebih, bahkan mungkin kurang daripada 50% di kalangan rakyat B40 yang dapat 20 meter padu air percuma ini. Sama juga isu elektrik pada hari ini. Takrif bil elektrik. Bila disebut tentang bil elektrik, kononnya takrif yang berbeza B40, T20 dan lain-lain. Bila ditanya pada Perdana Menteri, kita nak bela orang miskin, orang susah. Kerana saya ini pemimpin bagi orang miskin, orang susah, katanya. Tetapi realitinya tanya orang-orang rakyat B40. Apakah mereka mendapat kemakmuran hasil daripada kekayaan negara sehingga mereka dalam takrif elektrik itu benar-benar B40 mendapat harga yang rendah. Ini kita ada rakan-rakan kita. Kalau tuan-tuan pergi survey ke bandar-bandar, tanya bil elektrik, semua di kalangan mereka mengadu bil elektrik meningkat. Terutamanya di kalangan rakyat yang disebut B40 tadi. Ada yang sebelum ni bil elektrik 100, kali ni dah bayar 200. Jadi mana realiti bahawa mereka benar nak membela orang miskin? Hakikatnya terus tertekan. Bila kita sebut harga barang naik, mereka nafikan. Sedangkan yang merasai hakikat sebenar adalah rakyat. Ini tak masuk subsidi lain. Baru ni dengar nak tarik subsidi. Bila rakyat bangkit, marah, pertahankan dan lain-lain, rakyat bantah, mula Perdana Menteri flip-flop. Bila dalam parlimen ditanya Perdana Menteri kenapa flip-flop? Tidak mengapa kalau saya flip-flop untuk rakyat. Geng-geng kerajaan pun tepuk, bagus. Sedangkan sikap flip-flop itulah yang menyebabkan pelabur-pelabur asing melihat dasar kerajaan hari ini tidak tetap, yang menyebabkan mereka tidak berani untuk melabur. Betul atau tidak? Disebabkan sikap flip-flop itulah yang akhirnya menyebabkan pelabur-pelabur asing tidak lagi berminat dan angkat tangan keluar daripada negara kita. Kalau keadaan ini berterusan berlaku, saya yakin dan percaya keadaan ekonomi kita akan bertambah teruk. Kita memerlukan seorang Perdana Menteri yang terbukti bekerja, yang terbukti berkhidmat pada rakyat, yang terbukti memacu ekonomi pada saat yang paling sukar. Saya nak tanya saudara-saudari, bila waktu ekonomi paling sukar dalam negara kita? Fasa bila? Fasa COVID, betul atau tidak? Tapi dalam fasa COVID, Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya membantu rakyat pacu ekonomi ke tahap yang lebih baik. Sehinggalah sabotaj anak murid cikgu. Dan satu demi satu sabotaj kepada kerajaan yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin, sehingganya akhirnya berubah diberi kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam tempoh itu pun ada lagi sabotaj yang berlaku, tapi keadaan ekonomi masih dalam keadaan yang baik. Datuk Seri Azmin Ali berjaya menarik pelabur-pelabur asing untuk terus melabur. Ni yang Amazon ni, Datuk Seri Amiruddin Syahri jangan claim lebih sangatlah. Malu dekat orang. Yang tarik Amazon tu Datuk Seri Azmin Ali, bukan dia. Tiba-tiba dia mengaku, saya tengok kemakmuran ekonomi Selangor. Sedar sikit Datuk Seri Amiruddin. Nilai pelaburan Johor lebih tinggi daripada Selangor kerana kamu gagal menarik pelabur asing. Ini kalau kita cerita bahagian lain ni, saya serah Dr. Afif lah sebab dia rapat dengan Tok Sri Azmin. Tapi saya nak sebut itu realiti berlaku. Kita bukan hanya mahu pemimpin yang boleh bercakap saja, tetapi yang boleh benar-benar bekerja untuk rakyat. Serve rakyat. Buat yang terbaik untuk rakyat. Kerana kegagalan mengurus ekonomi ini akan dirasai oleh semua. Tidak mengira latar belakang parti, agama, kaum dan bangsa.
Orang Cina akan rasa keadaan ekonomi yang rosak. Orang India akan rasa keadaan ekonomi yang rosak. Orang Melayu akan rasa keadaan ekonomi yang rosak. Iban, Kanazan, seluruhnya. Artinya kita tidak boleh bermain-main lagi. Bukan memilih pemimpin yang kita rasa sedap dia bercakap di telinga kita. Kalau nak pemimpin yang sedap cakap di telinga, maka kita ambillah. Kita ambillah penyair-penyair, penyajak-penyajak pemidato. Tapi kalau kita nak cari pemimpin yang cekap, kompeten, mengurus rakyat, mentadbir negara, mengurus negeri, inilah pasukan yang disediakan Perikatan Nasional. Kita ada pasukan yang bersih, kita ada pasukan yang kompeten, yang terdiri daripada mereka yang berpengalaman mengurus negara, negeri, bahkan yang saya yakin akan berjaya menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di negeri Selangor dan meneruskan kejayaan apa yang kita perolehi di negeri Selangor. Dan saudara-saudari, dan saya yakin anak muda sangat berharap kepada peluang-peluang pekerjaan yang berimpak tinggi kepada mereka, dan insya-Allah saya lihat gagasan, wawasan yang akan dibawa oleh Perikatan Nasional khusus di negeri Selangor melalui manifesto yang kita akan lancarkan insya-Allah. Tak berapa lama lagi. Minggu depan mungkin. Minggu depan mungkin. Mungkinlah minggu depan. Sebab bukan minggu depan dah penamaan calon lah. Pengisytiharan calon dan lain-lain. Saya rasa nanti Dr. Afif juga akan sebut tempat mereka, akan disebut dalam ucapannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para kepimpinan yang hadir pada malam ini. Untuk makluman, program kita daripada pagi tadi, kehadiran lebih 2,000 orang daripada kalangan pendidik, pengusaha agama, pengusaha sekolah-sekolah agama persendirian yang mereka melancarkan sebuah NGO dan menyatakan kebersamaan mereka bersama Perikatan Nasional. Ada lebih 400 buah sekolah dan mereka menyatakan bagaimana dalam tempoh 2008 dan 2018 sekolah agama persendirian ini lebih terbela berbanding apa yang berlaku pada saat ini. Untuk makluman para kepimpinan, ada lebih kurang 20 hingga 30 buah sekolah yang terancam untuk ditutup, yang diberikan notis oleh PBT, dan kita tahu ini kerja siapa dan siapakah pemegang taruh. Kita tak salahkan PBT, kita tak salahkan penjawat-penjawat awam, tetapi pemegang-pemegang taruh yang menyediakan dasar-dasar untuk dilaksanakan oleh PBT itu yang kita persoalkan. Di kalangan ahli-ahli majlis DAP, khususnya sekolah-sekolah agama yang berada di Subang. Kita tahu keadaan ini berlaku. Bagaimana mereka dihalang, dan alasan sekolah agama dihalang beroperasi adalah menyebabkan kesesakan jalan raya, kata mereka. Jadi saya kira ini alasan-alasan yang tidak masuk akal. Realiti yang berlaku di negeri Selangor. Maka hari ini ramai di kalangan pengusaha pendidik menyatakan kekecewaan mereka dan mengharapkan sekiranya kita berjaya mentadbir negeri Selangor, perkara-perkara ini diberikan fokus, bantu mereka. Memang ada bantuan kepada Mak Tafiz, tetapi berbeza dengan apa yang dilalui oleh sekolah agama Islam persendirian, sehingga mereka diberikan notis penutupan dan sebagainya. Saya kira sekolah-sekolah agama ini tempat penyediaan modal insan terbaik yang mesti dijaga oleh sebuah kerajaan yang baik. Kalau dia tak berjaya nak jaga ini institusi-institusi pendidikan Islam ini, bagaimana dia mampu untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan bangsa. Jadi saya kira itulah sedikit ucapan saya pada malam ini, dan saya yakin hadirat-hadirat juga ingin mendengar daripada para kepimpinan kita ucapan mereka. Terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih kepimpinan yang hadir. Wallahu taala alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Dan itulah sifat pemuda. Itulah nada pemuda.
Kerana nada pemuda ini bukan sekadar semangat, tetapi tegas dalam memberikan dan menegakkan keadilan. Seperti mana kata Batun, biar suara tidak memadai, kami berkuda di Pulau Kundur. Biar bergelora ribut membadai, kami pemuda takkan berundur. Untuk yang seterusnya, bagi menghangatkan lagi pentas anak muda kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Setiausaha Perikatan Nasional Selangor, Dr. Afif Baharudin, untuk menyampaikan ucapan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indra Mahkota merangkap pengerusi Perikatan Nasional Pahang. Yang berhormat sahabat saya, Saudara Wan Ahmad Faisal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Malaysia, merangkap Ketua Armada Bersatu Nasional. Ustaz Hanafi Zulkafli, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat. Seterusnya, tuan rumah kita sebenarnya, Ustaz Muhammad Sukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor, yang juga yang dipertua dan pengerusi kawasan Perikatan Nasional Parlimen Shah Alam. Saudara Hidayah, rakan-rakan pimpinan, pemuda-pemuda, muslimat, wanita, hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang ke wilayah Shah Alam. Malam ini pemuda berhimpun di sini daripada pagi. Saya difahamkan satu karnival anak muda bangkit Selangor Baru menampilkan pelbagai program dan pengisian untuk menyatakan kesediaan pemuda-pemuda Perikatan Nasional bertempur dalam pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tak lama lagi insya-Allah. Kita juga telah mempersiapkan di setiap peringkat untuk makluman rakan-rakan kita pimpinan daripada luar negeri Selangor bahawa Perikatan Nasional telah bersedia untuk bertanding di 56 DUN di negeri Selangor. Yang akan bertanding adalah Perikatan Nasional. Calon yang bertanding adalah calon Perikatan Nasional. Yang bertanding bukannya PAS, bukan Bersatu, bukannya Gerakan. Yang bertanding adalah Parti Perikatan Nasional dan kita masuk bertanding dalam pilihan raya negeri Selangor ini adalah untuk menang dan membentuk kerajaan negeri pada 12 Ogos yang bakal tiba tak lama lagi insya-Allah. Ini komitmen kita Perikatan Nasional di negeri Selangor yang dipimpin oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Rakan-rakan, hari ini saya nak tarik sedikit perhatian. Kerana baru-baru ini negeri Selangor menjadi tumpuan. Kerana ada orang pimpinan kita datang berucap di Selangor, kemudian menyentuh beberapa isu dan akhirnya didakwa di mahkamah. Pastinya kita kesal kerana kenyataan itu berlaku seperti itu. Tetapi komitmen kita Perikatan Nasional di Selangor, kita menjunjung institusi diraja negeri Selangor, itu tidak timbul persoalan. Kesetiaan kita kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor itu juga tidak menjadi persoalan. Tetapi yang Perikatan Nasional ingin lakukan, yang Perikatan Nasional ingin buat di negeri Selangor adalah untuk mengambil bahagian dalam pesta demokrasi yang bakal berlangsung ini untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Amiruddin Syahari kerana kerajaan ini telah gagal untuk mengangkat negeri Selangor sebagai negeri yang maju dan hebat di negara Malaysia ini. Mana mungkin Menteri Besar Selangor masih lagi bicara soal membandingkan bagaimana soal kutipan sampah di Selangor dengan negeri Kelantan. Kenapa nak banding dengan Kelantan? Selangor ni negeri maju. Kenapa nak letak benchmark kita dengan negeri-negeri dalam Malaysia?
Negeri-negeri lain ada cabaran yang masing-masing. Yang patut dilakukan Selangor, bandinglah dengan ibu kota Singapura. Bandinglah dengan ibu kota Hong Kong. Bandinglah dengan Taiwan. Ini masalah. Patutnya dah main Liga Super, tapi nak main lagi Liga Kampung. Sebab tu stadium macam tu. Kan aku sebut, marah. Negeri hebat. Pasukan bolanya hebat. Stadiumnya macam mana? Awak dulu esko sukan. Sekarang menteri besar. 5 tahun awak jadi menteri besar. Apa awak lakukan untuk selesaikan dan angkat maruah kegemilangan bola sepak negeri Selangor? Itu pun tak boleh nak buat. Tak payah tukar, dia tak lama dah tu. Saya takut ini konspirasi beliau. Sebab saya tahu dalam hati dia mungkin dia sokong JDT. Dia sebenarnya sokong JDT. Dia tak sokong Selangor. Sebab tu dia biar stadium tu macam tu. Jadi orang macam ni kita tak apa, kita hantar dia balik Johor. Biar orang Selangor, biar anak Selangor yang tahun 94 bila Stadium Shah Alam ni dibuka, orang inilah yang pergi tengok bola masa tu di Stadium Shah Alam. Dulu Datuk Seri, Stadium Shah Alam ni jadi tuan rumah Piala Dunia Remaja. Betul? Ingat? Banyak player-player hebat main masa ketika itu. Jadi legenda bola sepak. Hari ini Stadium Shah Alam bukan jauh sangat daripada rumah menteri besar. Bukan jauh sangat daripada SUK. Itu pun tak boleh nak selesaikan. Saya yakin dia sokong JDT. Dia tak sokong Selangor sangat. Jadi sebab tu kawan-kawan, kalau stadium tak boleh urus, pelaburan tadi Ustaz Syukri sebut jatuh nombor 3. Lebih teruk daripada negeri-negeri yang lain. Selangor ni sepatutnya automatik pelaburan tu tinggi. Pelabuhan tak payah banner. Airport tak payah banner. MRT kerajaan pusat banner. Peruntukan kerajaan persekutuan ni, majoriti peruntukan kerajaan persekutuan ni disalurkan untuk membangunkan kawasan Lembah Kelang dan juga negeri Selangor ini. Nak dibandingkan peruntukan yang diberikan kepada negeri-negeri lain. Orang Selangor ni pandai cari makan. Orang Selangor ni hebat-hebat. Seluruh Malaysia datang untuk berniaga di Selangor, buat manufacturing factory, buat kilang, buat industri, banner perniagaan, buat hub perniagaan di negeri Selangor. Menteri Besar kata dia buat semua. Lepas tu nak banding, kononnya dia lebih hebat daripada negeri lain. Saya tak faham ni. Tak apalah dia nak kata rizab negeri tinggi. Tapi orang Selangor sekarang ini rasa terbela atau tidak? Harga rumah macam mana? Peniaga-peniaga tepi jalan rasa selamat atau tidak? Anak-anak muda rasa dapat beli rumah atau tidak? Dapat bina kehidupan yang lebih baik atau tidak? Dapat gaji boleh berjimat-jimat atau boleh simpan atau tidak? Tak boleh. Apa yang kerajaan negeri Selangor lakukan? Apa usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor? Tiada. Sebab tu saya nak sebut kawan-kawan semua. Perikatan Nasional di negeri Selangor ini kita datang menampilkan tokoh-tokoh yang ada pengalaman. Tadi Ustaz Syukri sebutkan tentang beberapa inisiatif yang telah dibuat sebelum ini. Antaranya program hijrah pinjaman mikrokredit yang diberikan kepada peniaga-peniaga itu. Mulakan pada zaman Datuk Seri Azmin menjadi Menteri Besar. Diberikan kepada ribuan peniaga.
tanpa faedah. Ambillah duit, niaga. Diteruskan sekarang. Jangan klaim semua awak buat. Ni Amir ni. Saya berani panggil dia Amir sebab saya kenal dia lama. Dia ni biasa bertanding ketua pemuda, saya timbalan dia. Jadi aku tahu rahsia dia. Dia pun bukan percaya sangat anak Ibrahim tu. Dia sama je macam kita. Dia tak percaya anak Ibrahim tu. Tanya Datuk Saifuddin. Dia pun duk risau tu. Anwar umum, dialah calon menteri besar untuk Selangor. Anwar juga pernah umum sebelum pilihan raya dulu. Saya takkan kerja dengan Zahid Hamidi. Sekarang, Zahid Hamidi ni hero kepala. Kan aku pula kena masuk mahkamah pula. Satu kawan-kawan, saya nak tarik sedikit lagi perhatian. Kenapa pilihan raya negeri Selangor ni cukup penting? Kenapa pilihan raya negeri, 6 negeri ini cukup penting untuk kita jadikan referendum kepada kerajaan madani yang ada pada hari ini? Ada 2 isu besar yang akan menentukan dan menggugat soal kuasa politik kita di negara Malaysia ini. Ketika Perikatan Nasional ditubuhkan tahun 2020, apabila Perikatan Nasional terbentuk, 3 parti utama, Orang Melayu Bumiputra, Bersatu, PAS dan juga UMNO, membentuk kerajaan persekutuan yang dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kerajaan ini dapat berfungsi, dipimpin, dikemudi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19. Hari ini negara ini selamat, kita dapat berada di sini, terlindung daripada penyakit, daripada kesengsaraan ekonomi pada ketika itu, apabila Kerajaan Perikatan Nasional memerintah. Ketika itu, kerajaan atau parti politik yang dipanggil DAP tidak ada peluang untuk bernyawa kerana mereka tidak dapat duduk dalam kerajaan persekutuan. Ketika itu rakyat rasa selamat. Hari ini DAP ada dalam kerajaan. DAP dalam kerajaan persekutuan. DAP juga berada dalam kerajaan negeri Selangor yang ada pada hari ini. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Lim Kit Siang pada baru-baru ini? Dia menyebut seolah-olah sekarang ini negara berada di ambang 13 Mei. Saya 13 Mei ni 2 benda je. Satu, tragedi 13 Mei. Satu lagi, 13 Mei itu birthday saya. Patutlah. Tan Sri Lim Kit Siang sebut, negara sekarang berada di ambang tragedi 13 Mei. Ini ucapan apa ini? Kita ada rakan-rakan India di sini, rakan-rakan Cina di sini, orang Melayu di sini. Hari-hari kita ada rasa macam tu ke sekarang? Tak ada. Saya masih rasa selamat. Tadi saya ada di PJ Old Town, jumpa dengan beberapa orang teman-teman. Duduk di situ, ada masyarakat Cina tengah minum kopi, masyarakat India tengah makan roti canai, orang Melayu sedang beli buah di gerai-gerai buah di situ. Tak timbul isu 13 Mei. Apa perlu Tan Sri Lim Kit Siang sebut benda ini? Kenapa kena sebut ketika pilihan raya? Itu bapaknya. Yang anaknya sebut lagi kurang hajar. Biadab. Kena sekat kononnya gelombang hijau ini. Kerana gelombang hijau ini akan robohkan kuil dan tokong. Sampai hari ini Lim Guan Eng masih lagi tidak didakwa di mahkamah.
Why double standard? Why double standard? Saya nak tanya Saifuddin Nasution, saya nak tanya Anwar Ibrahim. Saya nak tanya Peguam Negara, why double standard? Kenapa pemimpin politik seperti ini yang dengan terang-terang menghasut Lim Guan Eng menggunakan bahasa Mandarin dan Hokkien untuk menghasut? Kenapa? Kerana tak nak orang Melayu dengar. Berulang kali, this is not the first time Guan Eng says this. This is not the first time. He is a racist politician. Orang macam ini tidak layak untuk tinggal di Malaysia dan kacau keharmonian kita yang ada di Malaysia ini. Sampai hari ini Lim Guan Eng tidak apologize. Sampai hari ini Lim Guan Eng tidak minta maaf kepada rakyat Malaysia. Tidak pernah lagi tokong atau kuil diroboh kerana politik atau sentimen kaum dan agama di Malaysia, di Selangor, di Kelantan, di Kedah, di Terengganu. Tidak berlaku. Kalau ada, itu soal pentadbiran, soal urusan tanah, soal hak milik tanah. Dan perkara itu bukan hanya berlaku di negeri yang saya sebut tadi. Bahkan di Pulau Pinang juga pernah berlaku. This is the worst racist statement ever during this state election. Tetapi hari ini, Zahid Hamidi pertahankan Lim Guan Eng. Sebab itu saya sebut tadi, ketika Perikatan Nasional memerintah, DAP ini dah tak ada nyawa. Yang bagi nyawa balik pada DAP adalah dua pengkhianat rakyat Malaysia ini. Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Mereka inilah berdua pengkhianat yang mengganggu gugat keharmonian negara pada hari ini. Kenapa mereka mainkan isu seperti ini? Kenapa mereka nak tunjuk seolah ada ketegangan kaum? Kenapa mereka nak tunjuk seolah rakyat tidak aman hari ini? Kerana mereka berdua ini tahu kelemahan mereka sendiri yang gagal mentadbir Malaysia pada hari ini. Mereka nak tutup kelemahan mereka. Bila mereka nak tutup kelemahan mereka, apa mereka lakukan? Mereka cuba timbulkan rasa sangsi dan gusar, keresahan dalam masyarakat. Sebab itu mereka duk ulang kata bahawa kita ini satu pakatan politik yang resis. Walhal yang resis, yang nak menakutkan kita adalah Pakatan Harapan dan DAP yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Mereka ini yang resis. Sebab itu saya nak ajak orang Shah Alam, orang Selangor. Mereka yang menonton di TikTok dan juga di live social media semua. Saya nak beritahu, kita sebagai rakyat Selangor, kita akan tolak puak-puak yang resis dan ekstrim macam Pakatan Harapan dan DAP ini dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Perikatan Nasional, kita fokus untuk bantu dan selesaikan masalah rakyat. Dan itulah yang telah kita lakukan sepanjang 4 tahun Perikatan Nasional ditubuhkan. Kita fokus untuk selesaikan dan bina negeri yang lebih baik untuk orang Selangor. Sebab itu saya nak maklumkan kepada rakan-rakan semua. Pasukan yang disediakan oleh Perikatan Nasional Negeri Selangor ini akan menjadi satu pasukan yang hebat untuk memimpin negeri Selangor 5 tahun ke hadapan. Saya mohon orang Selangor, bantu kami. Datang beramai-ramai memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Sumbang tenaga, sumbang masa untuk bantu gerak kerja Perikatan Nasional bagi kita memenangi pilihan raya negeri ini. InsyaAllah kita akan mengumumkan calon-calon Perikatan Nasional pada 26 hari bulan di Taman Medan, Petaling Jaya. Jadi saya jemput semua rakan-rakan yang ada di sini
Kita akan kumpulkan semua 56 calon kita insya-Allah. Saya tak pasti Ustaz Syukri calon ke tidak. Tak pasti. Saya tak boleh umum Ustaz. Kita tunggu 26 hari bulan. Ya. Saya pun tak pasti saya calon ke tidak. Ke Datuk Seri Syahidan ke, saya tak pasti Datuk Seri. Oh, confirm tak? Tak pasti. Jadi jangan tanya. Tunggu 26 hari bulan. Yang penting, mulai sekarang, bendera Perikatan Nasional tu pasang di setiap lorong dan jalan. Dekati seramai mungkin pengundi. Beritahu mereka yang kita nak lakukan ini adalah untuk selamatkan negeri kita dan juga negara kita daripada Puak Pakatan Harapan dan Zahid Hamidi. Orang UMNO, orang Barisan Nasional, MCA, MIC, untuk parti awak terus survive, tolak Zahid Hamidi dalam pilihan raya negeri ini. Come and sit with us in Perikatan Nasional. Perikatan Nasional is the future for Selangor. Perikatan Nasional will be the future for Malaysia, and we will build a greater Malaysia for all Malaysian. Malay, Chinese, Indian, semua, Sabah dan Sarawak, kita akan bersama dalam Perikatan Nasional dan tolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri ini insya-Allah. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sudahi ucapan saya dengan laungan kita. Perikatan! 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 Selangor baru! Selangor baru! Tak bangkit pun. Selangor baru! Terima kasih. Sekian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Afif Bahardin, Setiausaha Perikatan Nasional Selangor. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan berkaitan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Lim Guang Eng berkaitan dengan resis. Dan semua kita tahu dan telah pun dibuktikan. Kenyataan dia menuju tepat kepada Parti Islam Malaysia PAS sebenarnya. Sedangkan di Kelantan terdapatnya patung Buddha yang begitu besar, yang sedikit pun tidak pernah diusik oleh kerajaan PAS negeri Kelantan. Bahkan bersama-sama dengan kita yang telah saya umumkan tadi. Di dalam PAS, bahkan dalam parti-parti yang lain pun, dalam PAS kita ada Dewan Himpunan Pendukung PAS yang terdiri daripada bukan yang beragama Islam. Mana mungkin perkara tersebut dapat ditularkan dan disebut sedemikian rupa. Bahkan puluhan daripada laporan polis telah pun dibuat. Sedikit pun tidak dipanggil untuk diambil siasat ataupun sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan sekalian, jangan bimbang dengan Perikatan Nasional. Ia akan memberikan kesejahteraan dan kerahmatan kepada semua insya-Allah biiznillah. Untuk yang seterusnya, saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hanafi Zulkafli, Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat malam. Yang saya hormati, saya kasihi, yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, amat-amat dahsyat. Yang saya hormati, saya kasihi, yang berhormat Datuk Seri Syaifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indra Mahkota, merangkap pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Pusat, sahabat saya yang berhormat Wan Ahmad Faisal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Malaysia merangkap Ketua Armada Bersatu Nasional. Yang saya hormati rakan saya yang baru saja beredar, mungkin ada komitmen lain, Dr. Afif Bahardin, Setiausaha Perikatan Nasional Malaysia.
rakan sejawatan dan juga bukan adinda lah. Sebut adinda nampak saya tua. Biarlah kami seumur dan seusia. Yang berusaha Fadil Ustaz Muhammad Syukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor merangkap Ketua Pemuda PAS Selangor, merangkap yang di-Petua PAS kawasan Shah Alam. Saudara Muhammad Khidir Jamil, Esku Armada Selangor, dan saya tidak lupakan ada bersama kita penolong setiausaha Perikatan Nasional Saudara Khidir, Fadil Ustaz Hanif, dan juga Abang Rosli selaku pengarah pilihan raya PAS Negeri Selangor, seluruh pimpinan masyarakat, para pemuda, penonton-penonton live di TikTok, FB dan mana-mana segmen dalam Insta dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni sejak daripada pagi hampir ke semua 56 DUN menggerakkan aktiviti-aktiviti kempen turun bertemu dengan para pengundi di setiap DUN, dan di sini tidak terlepas dengan aktiviti yang saya kira kemah dan juga padang ini dipenuhi lebih ribuan mereka yang menyintai pendidikan Islam dan melihat masa depan anak-anak khususnya dalam sektor pendidikan dalam negeri Selangor, sehingga mengeluarkan satu deklarasi bersama untuk bersama dengan isu mempertahankan institusi-institusi pendidikan persendirian yang digerakkan oleh penggerak-penggerak sektor pendidikan dalam negeri Selangor ini. Alhamdulillah, kita ucap tahniah atas kejayaan berkumpul lebih ribuan sebelah pagi sebentar tadi, dan pada malam ini kemuncak kita untuk hadir di atas pentas untuk mendengar ucapan-ucapan pemimpin menyentuh tentang perkara-perkara berkait apa dengan isu-isu semasa dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, saya tampil pada malam ini mungkin saya tidak akan berbicara secara buluk berasap ataupun berapi, Doktor. Saya suka nak mengajak dan menyeru melihat senario PRU yang ke-15 dan ke-14 yang lepas. PRU ke-14 masih lagi belum dilaksanakan automatic registration voters, daftar secara automatik bagi pengundi-pengundi kita yang berumur 18. Kita berjaya laksanakan pada PRU yang ke-15 baru-baru ni. Alhamdulillah. Peningkatan pengundi yang berdaftar bagi mereka yang layak untuk mengundi dalam PRU yang 15 meningkat berkali ganda hasil daripada keputusan ini. PAS berjaya membuktikan politik matang dan sejahteranya apabila berada di site sebelah pembangkang pada waktu dan ketika itu, berjaya bersama-sama menyokong usul ini. Alhamdulillah, usul ini dibawa oleh kerajaan dan usul ini disokong secara majoriti dan kita mengambil bahagian pada waktu dan ketika itu. Membuktikan kita berjaya berada di komposisi pembangkang yang efektif, yang tidak hanya memikirkan tentang politik semata-mata, tentang periuk parti politik semata-mata, tetapi tentang masa depan rakyat dan juga negara. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sejarah itu tercatat hasil peranan daripada kita, Parti Islam Malaysia PAS dan juga rakan-rakan daripada Perikatan Nasional. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, bila Dr. Hafiz sebut sebentar tadi, hari ini saya sebut dua kegagalan yang boleh saya sebut yang menjadi di antara faktor kenapa pengundi dalam negeri Selangor wajib dan perlu melakukan perubahan untuk memberikan undi kepada Perikatan Nasional pada kali ini. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, penghujungnya adalah saya nak merayu kepada seluruh para pengundi yang telah pun didaftar, yang tidak sesusah kami yang era 80-an punya lahir. Siapa yang tak pergi daftar di SPR, tak pergi daftar di pejabat pos, tak boleh mengundi, tuan-tuan sekalian. Boleh sokong angkat bendera, tengok-tengok, tak mengundi, rugi. Tetapi sekarang, anak-anak muda telah pun diluluskan rang undang-undang undi 18. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, rang undang-undang ini memberikan kemudahan dan juga pemimpin-pemimpin negara, baik pihak kerajaan, baik pihak pembangkang
yang berada dalam parlimen pada waktu dan ketika itu nak melihat masa depan ini diberi ruang kepada anak-anak muda untuk mereka bukan sekadar berinteraksi, mendengar dan melihat, tetapi mereka menyumbang untuk berbakti dan memberi undi dan juga membuat pilihan pemimpin yang mereka akan pilih untuk membuat polisi dalam negara dan negeri mereka. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, perkara yang pertama saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Saya sebut, rakan saya sebut, Dr. Hafiz sebut. Memang baru-baru ni 2 hari lepas PMX telah umumkan, jangan bimbang, Amiruddin akan ditabalkan sebagai Menteri Besar jika Pakatan Harapan dan UMDAT menang negeri Selangor. Tuan-tuan percaya atau tidak? Tuan-tuan percaya atau tidak? Tuan-tuan masih ingat satu kisah ucapan dalam tempoh kempen di Kuala Selangor. Apa yang beliau ucapkan? Tengku Zafrul, saya tidak akan bagi ruang kepada dia untuk berada dalam kerajaan. Tuan-tuan pernah dengar? Sekarang Tengku Zafrul berada di mana? Tengku Zafrul kalah ataupun menang? Kalah ataupun menang? Kalah. Yang menang siapa? Dr. Zulkifli. Tuan-tuan, Dr. Zul jadi menteri tahun-tahun. Dr. Zul sekarang jadi Tuan-tuan ni percaya tak ni? Kena percayalah. Karena itulah cakap Anwar. Dia tipu pengundi-pengundi dia. Betul tak? Dia tipu pengikut-pengikut dia. Dia tipu rakan-rakan dia. Bukan kerana perpaduan, tetapi kerana kepentingan politik. Hari ini, semalam dia ucap, jangan bimbang, Amiruddin akan menjadi Menteri Besar. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak bertanya. Saya tak tanya pada tuan-tuan. Saya nak tanya kepada yang berada di belakang sana. Macam Rara semua. Belakang sana, pengundi-pengundi PH. Nak percaya lagi ke? Nasib baik tuan-tuan tak jawab. Kalau tuan-tuan jawab, sah tuan-tuan pengundi PH. Tuan-tuan hadirin yang saya sekalian, ini realiti. Kedua, tarikh 24 Jun, PMX kita mengeluarkan kenyataan. Pelabur takut kerana wujud persepsi saya dijatuhkan Ogos ini. Ini kenyataan seorang Perdana Menteri. Pelabur takut wujud persepsi saya dijatuhkan Ogos ini. Tuan-tuan, saya nak sebut. Pelabur lebih yakin dengan Perikatan Nasional. Pelabur tak yakin dengan HANG. Itu mesej yang sebenar. Saya konvoi tadi tuan sekalian, ada di kalangan mereka yang berada dalam industri. Mereka yang ada jawatan eksekutif dalam corporate. Dalam macam-macam segmen dalam konvoi petang tadi. Saya tanya dengan mereka, macam mana rakan-rakan bos-bos Cina sekarang? Dia kata minta maaf. Saya jarang dengar orang-orang Cina dan bos-bos Cina bercakap, sorry lah, kami tak yakin dengan PMX. Ini betul-betul diucap. Real. Tetapi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perbezaan di antara para pengundi di negeri Terengganu, pengundi di negeri Kedah, pengundi berada di negeri Kelantan, mereka telah pun menunjukkan sikap secara terang-terangan. Tetapi di negeri Selangor, saya yakin 12 hari bulan Ogos nanti, insya-Allah silent voters akan membuat keputusan untuk memberikan Perikatan Nasional membawa mandat mereka berada dalam sidang Dewan Undangan Negeri, insya-Allah. Silent voters berada di luar, tuan-tuan sekalian. Penganalisa politik mengatakan lebih daripada 50% undi UMNO dan Barisan Nasional mereka akan melakukan perolehan undi bersama Perikatan Nasional. Kita yakin Selangor lagi bukan kubu kuat untuk Pakatan Harapan. Insya-Allah viewers di luar yang sedang melihat, tuan-tuan sekalian, saya yakin mereka juga sedang melihat perkembangan ini. Dan saya yakin tuan-tuan hadirin sekalian, kalau kita bekerja kuat dan kita bersungguh-sungguh untuk membawa 2 perkara. Yang pertama, kita berjaya meyakinkan para pengundi kita yang berada di 56 DUN ini bahawasanya Perikatan Nasional bukan hanya banyak retorika politik, tetapi mereka adalah bukti gabungan parti politik yang stabil dan bersih. InsyaAllah
tuan-tuan sekalian. Yang kedua, kita tarik keyakinan mereka bahawasanya kami bukan bercakap omong-omongan kosong, tetapi kami berjaya buktikan perkara yang kami nak laksanakan. Sepenggal kami berada di Terengganu, 35 tahun berada di Kelantan, hanya 3 tahun berada di Kedah. Pembangunan dan juga pencapaian politik, pencapaian ketenteraman awam, ketenteraman kaum, berjaya kita nobatkan, kita angkat. InsyaAllah Selangor kita akan bawa kejayaan demi kejayaan. Jika hari ini dibentangkan kita berada di tempat ketiga dari sudut pelaburan, tempat pertama telah pun dirangkul oleh negeri Johor, tuan-tuan nak biarkan Selangor ini masih kekal di tempat ketiga, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan nak biarkan seperti mana kita kalah dengan JDT, tuan-tuan? Tidak sama sekali, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Bola tu bola, tuan sekalian. Saya pun minat bola, tuan sekalian. Saya minat 3 pasukan. Pertama JDT. Yang kedua Selangor. Yang ketiga Kedah. Kelantan ciptakan lagi. InsyaAllah nanti kita akan sokong. Yang paling saya tak suka Liverpool, tuan sekalian. MU bersama dengan saya. Ada geng kan? Datuk Sri dah geng dengan saya dah, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, saya benar-benar merayu kepada khususnya pengundi muda. Data yang kita lihat pada PRU ke-14, anak muda Melayu lah merangkul juara tidak keluar mengundi. So saya mengharapkan PRU yang kali ini kita dapat keluarkan dengan semangat sayangkan negeri ini atas rasa responsibility dan tanggungjawab dan juga kecintaan terhadap masa depan kita, khususnya anak-anak muda yang telah pun digezetkan oleh SPR. Kita ada pengundi lebih kurang 3.7 juta dalam negeri Selangor. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan sekalian, tidak 56 tetapi insyaAllah kita serahkan kepada Pakatan Harapan untuk berada di sebelah pembangkang dalam PRU ke-15 kali ini. Dan kita akan berada di sebelah side kerajaan untuk mentadbir dan membawa seorang menteri besar, anak Selangor. InsyaAllah tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian. Saya akhiri ucapan saya dengan satu pantun. Jika ingin memilih cincin, carilah cincin yang muat, pakai di jari. Jika ingin memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang berintegriti. Tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Tuan-tuan rasa yang mana semakin dekat? Tuan-tuan sekalian, rapat-rapatlah. Pilihlah Perikatan Nasional dalam PRU dan PRN kali ini. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Al-Fadil Ustaz Hanafi Zulkifli, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, di atas ucapan. Walaupun di awalnya beliau menyebut bahawa beliau tidak akan berbicara dalam keadaan berapi-api. Tetapi apa yang saya lihat sebentar tadi dengan sifat beliau anak muda, mustahil tidak berapi-api. Kerana sembang mereka, kerana apa yang disebut itu bukan sekadar kencang, tetapi sangat memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Dan saya bersetuju satu perkara lagi, bahawa bersama-sama dengan Manchester United dan menolak Liverpool. Dah. Jangan, lepas ni jangan tahan kereta saya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan lagi pentas anak muda kita pada malam ini dengan saya mempersilakan yang berhormat Wan Ahmad Faisal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Malaysia, merangkap Ketua Armada Bersatu Nasional. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Takbir! Perikatan! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanif selaku pengurusi majlis
yang berbahagia, kekanda saya yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang berbahagia Ustaz Hanafi Zulkapli, Dr. Afif dah pergi, Ustaz Syukri, Saudara Khidir dan semua hadirin hadirat dan juga anak-anak muda yang menonton dalam media sosial pada malam ini. Saya kira banyak sudah telah dibicarakan oleh beberapa pembicara kita tadi, khususnya melibatkan isu-isu negeri yang saya fikir amat penting untuk kita bawa agar pengundi-pengundi Selangor cakna dan tahu kenapa Perikatan Nasional adalah pilihan yang terbaik. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, anak muda sekalian, pilihan raya negeri yang akan berlangsung bulan hadapan ini bukan sekadar satu pilihan raya yang berlegar di negeri masing-masing. Sebenarnya, istilah yang tepat adalah pilihan raya umum ke-15 bagi 6 negeri. Ianya bermaksud kesinambungan apa yang telah berlaku 7 bulan dulu yang diselesaikan pada bulan hadapan di 6 buah negeri. Jadi, bila kita bercakap tentang pilihan raya umum, walaupun dalam konteks negeri yang bertanding, ianya tidak boleh terpisah sama sekali dengan isu-isu nasional, isu-isu di pusat. Apatah lagi di sebuah negeri yang bernama Selangor. Negeri yang kita tahu antara penyumbang ekonomi terbesar negara kita. Dan dalam kita bercakap tentang ekonomi Malaysia pada hari ini, antara isu pokok yang menjadi rungutan semua pihak, tak kira Melayu, tak kira India, tak kira Cina, tak kira Sabah dan Sarawak, ialah nilai ringgit yang semakin malap. Tuan-tuan puan-puan, laporan berita menunjukkan ringgit adalah mata wang yang paling lemah di Asia ketika ini. Dan mengikut pakar ekonomi, bukan orang politik, Tan Sri Profesor Nur Azlan Ghazali daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, mantan ahli Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dalam satu temu bual dalam Astro Awani baru-baru ini, 2 minggu sudah, beliau menjelaskan dan mengingatkan kerajaan Madanon pada hari ini. Nilai ringgit jatuh sebenarnya tak boleh disalahkan sepenuhnya kepada kadar faedah yang dinaikkan oleh Bank Negara Amerika, yang membuatkan pelabur-pelabur asing lari daripada negara kita ke Amerika Syarikat kerana dolar lebih tinggi kadar faedah. Kata Profesor Tan Sri Nur Azlan ini, faktor luaran hanya menyumbang sekitar 30% sahaja. Kenapa nilai ringgit kita jatuh? Selebihnya 70% faktor yang membuatkan nilai ringgit kita lemah adalah kerana kerajaan yang ada di Putrajaya pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita beli barang makanan mahal, yang gula tak cukup, itu tak cukup, macam-macam isu. Sebabnya, dan kita tahu bulan 8 ini, kata Datuk Amir Maidin, pemilik Maidin, yang buatkan Menteri Komunikasi yang naik basikal dalam pejabat tu, menggelabah dalam media sosial. Dia kata ada konspirasi, konon-kononnya daripada laman-laman Facebook dan sebagainya, bahawasanya memang ada kenaikan harga barang sekitar 20%. Inilah kesan bila ringgit lemah.
Dan kalau ikut daripada apa yang dikhabarkan oleh PMX, PM kita yang ke-10 ini, pada tahun lepas ketika dia jadi ketua pembangkang, ni saya ada siapan Twitter dia. Saya baca sikit je. Dia hujah dia kenapa ringgit lemah. Dia kata apa? Dia tulis pada 22 Mei tahun 2022. The ringgit dissipating value demonstrate that the world has lost confidence in Malaysia. Ringgit yang lemah menunjukkan dunia tidak mempercayai kerajaan Malaysia ketika itu. Kerajaan Ismail Sabri. Dia kata apa lagi? We need leadership that first must inspire the confidence of the people before we can dream of inspiring foreign confidence and then investment. Kita perlukan kepimpinan yang pertamanya mesti memberi kepercayaan kepada rakyatnya, rakyat Malaysia, sebelum kita beri kepercayaan, keyakinan kepada pelabur asing. Nah, Pak Syekh, sekarang ni apa yang dia cakap kena atas batang hidung dia sendiri. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia ni memang kaki auta. Saya tahu, saya tengok banyak dalam media sosial orang buat meme. Tolong cari mesin basuh yang paling kuat spin. Jenama apa? PMX. Anak muda faham benda ni. Tuan-tuan, ringgit kita lemah sebab kerajaan yang ada pada hari ini cakap tak serupa bikin. Dalam parlimen saya arau Indra Mahkota. Depan-depan kami dia tipu. Dia kata apa? Tak apalah kita flip-flop asalkan rakyat dapat manfaat. Ya Allah. Kalau inilah cara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bercakap soal dasar yang orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu kata kluk-klek. Ya? Jangan lupa, ni Shah Alam ni Republik Shah Alam juga. Ramai orang Ambon sini. Yang mengundi sini pun kita tahu. Ada dah. Oh, molek. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Kerajaan bila buat sebarang keputusan, tak boleh ubah suka hati. Minggu lepas, saya dalam parlimen, dalam jawatankuasa pilihan khas hubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa. Kami berdialog dengan Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah Malaysia. Yang datang tu syarikat blue chip yang namanya Ericsson. Ericsson ni zaman Datuk Seri Saifuddin Abdullah jadi Menteri Komunikasi, kerajaan dah putuskan untuk bagi tender untuk buat 5G untuk satu Malaysia. Dah ada dah plan yang cantik untuk bantu Sabah Sarawak, orang-orang yang di hulu untuk dapat internet akses. Sebelum PMX entah dari mana tiba-tiba nak beli Starlink daripada Elon Musk Tesla. Dan kata Ericsson dalam mesyuarat tu depan kami, ahli parlimen yang ada, macam mana kerajaan Madani ini buat keputusan? Tender dah bagi. Tapi kamu boleh ubah tender tersebut, keputusan tersebut dengan bawa masuk player lain. Kalau syarikat blue chip yang besar macam tu pun kamu boleh tipu, macam mana dengan syarikat-syarikat kecil yang ada di Malaysia? Inilah yang menjadi masalah kenapa pelabur asing tarik pelaburan keluar daripada Malaysia. Kerana kerajaan yang flip-flop daripada Menteri Kewangan dan Perdana Menterinya sendiri. Ini belum kita cerita tentang Menteri Formula yang jaga ekonomi. Lagi entah apa-apa. Dia kata apa? Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata ringgit jatuh ada kebaikan untuk negara. Astaghfirullahalazim. Ini seorang lagi. Kalau
ekspor kita lebih tinggi berbanding import, tak apa. Tapi tuan-tuan, kita ni import banyak. Bila kita import menggunakan US dollar. Antaranya bahan makanan, barang makanan kita, bawang dan sebagainya. Ayam, daging. Sebab itulah kita pergi pasar, barang makanan asas kita mahal. Sebab nilai kita jatuh, nilai ringgit jatuh. Dan kita import daripada luar. Sebab itulah banyak peniaga-peniaga kita merungut. Bukan saja di Selangor, di seluruh negara. Dan tuan-tuan perempuan, bercakap soal kepercayaan sesebuah kerajaan. Yang berdegar-degar cakap tata kelola ni Anwar Ibrahim. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia jadi tata ke laut, tuan-tuan. Antaranya kita pun tahu, dalam temu bual dia, tak silap saya dengan Bloomberg ataupun CNBC, dia diasak oleh wartawan dari luar. Apa jadi pada kerajaan kamu, Anwar Ibrahim, kalau timbalan Perdana Menteri yang kamu tahu ada 47 kes mahkamah, didakwa dan diputuskan bersalah dan masuk ke penjara? Dia tak boleh jawab. Anwar ni ada satu perangai, tabiat dia. Nak tahu bila mana dia berbohong. Adakah ketika dia pegang kepala dia? Tidak. Adakah ketika dia pegang collar dia? Tidak. Tapi bila dia buka mulut je dia bohong. Itu Anwar Ibrahim. Kalau dalam parlimen, kami biasa tengok dia. Dia kalau dia gagap-gagap tu, dia bohong lah tu. Dia nak spin. Tuan-tuan, anak-anak muda, dia berbohong dalam parlimen. Saya dan rakan ahli parlimen, bukan kami tak ambil tindakan. Kami hantar surat ke speaker. Rujuk beliau ke Jawatankuasa khas. Tapi speaker dia, bukan? Mana nak ambil tindakan? Jadi sedaplah dia berbohong dalam parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana pelabur asing nak percaya pada kerajaan yang meletakkan orang nombor 2 dia ada 47 kes mahkamah. Dan dia tiap-tiap hari depan mahasiswa, dia jual, kata kerajaan ini akan lawan rasuah, kerajaan ini tidak akan membela sebarang pelaku rasuah. Tapi orang kanan dia tu, dia buat tak tahu. Dan orang kanan tu pun buat tak tahu juga. Kami tengok dengan parlimen, kelakar tau. Kelakar. Tapi itulah politik Malaysia Madani, Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri pidato saya yang ringkas ini, saya nak ingatkan pada anak-anak muda Selangor, apa yang bakal berlaku di Selangor akan menggegarkan Putrajaya. Sebabnya kalau kita lihat di bawah, ada arus yang menentang dari dalam kerajaan Madani ini. Arus itulah arus orang-orang UMNO sendiri. Orang UMNO ni, kita tidak bermusuh dengan mereka. Mereka adalah sahabat kita. Yang kita ingin lawan adalah Zahid Hamidi. Dan mereka pun tahu apa yang UMNO dapat ketika ini tidak setimpal dengan apa yang mereka pernah dapat bersama dengan Perikatan Nasional dulu. Dia kata, Tan Sri Muhyiddin dan Tun Mahathir nak haramkan UMNO. Kalau betul lah itu yang dibuat, tak adanya kami lantik Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah fitnah yang dibuat oleh Pakatan Harapan supaya orang UMNO dikaburi dengan janji-janji manis mereka. Jadi insya-Allah anak muda sekalian, saya merayu ajak rakan-rakan saudara mara kita keluar undi ramai-ramai dan menangkan Perikatan Nasional di seluruh pertandingan yang ada di Selangor. Boleh? InsyaAllah saya yakin kemenangan yang bakal kita kecapi di Selangor akan mengubah lanskap politik negara selepas bulan 8 nanti. InsyaAllah. Dan saya yakin juga kita akan stabilkan politik, kita akan stabilkan ekonomi, dan insyaAllah kita benam DAP selama-lamanya di Selangor dan di seluruh negara. Boleh?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. 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 Takbir. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Wan Ahmad Faisal.